5, 4, 3, Preliminary. 2, 1. Engines at full thrust. Intermediate. Launch. Liftoff. Liftoff of the Soyuz rocket and Expedition 16 to the International Space Station. Unintelligible. Liftoff at 8:22 a.m. Central Time, 7:22 p.m. at the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan. The Soyuz first stage delivering 102 tons of thrust from 4 boosters in a single. 6 tahun berlalu, 10 Oktober 2007. Jika saya cuplik kembali kenangan itu, program Angkasawan Negara di mana pada tanggal 10 Oktober 2007 negara Malaysia telah pun menghantar angkasawan pertama negara, Datuk Dr. Syekh Muzaffar Shukor ke Stesen Angkasa Antarabangsa atau ISS. Secara peribadi, saya mempunyai pengalaman yang tak mungkin dilupakan kerana ia mempunyai satu kenangan yang cukup manis bagi saya pada ketika itu. Walaupun baru setahun jagung di RTM, saya bersama rakan Hani Hamid dan juga kru produksi yang juga berada pada malam ini sama-sama membawa secara langsung program Angkasawan Negara untuk tatapan rakyat Malaysia. Kerana di situlah bermulanya sejarah angkasawan pertama negara dihantar ke Stesen Angkasa Antarabangsa, walaupun sehinggalah detik ini kecaman terus diberikan oleh beberapa pihak yang mengatakan bahawa program Angkasawan Negara ini satu pembaziran. Sejauh mana kebenarannya? Mungkin itu salah satu daripada soalan yang saya ajukan kepada tetamu dialog pada malam ini untuk kita mengimbau kembali mengenai program Angkasawan Negara, dan pastinya juga akan menyentuh mengenai tajuk pada malam ini iaitu pemerkasaan pendidikan sains negara, dan sejauh mana pula pendidikan sains angkasa ini mampu membibitkan citra, mampu menerbitkan cita-cita kepada anak-anak muda yang berada pada malam ini di studio, malah yang berada di luar sana untuk mempunyai azam cita-cita menjadi angkasawan negara. Malam ini, sebelum saya memperkenalkan tetamu utama saya, turut hadir pada malam ini telah pun dinobatkan sebagai angkasawan kedua negara, Major Dr. Faiz Khalid. Tapi sampai sekarang belum lagi ke ISS ya, Major? Masih menunggu dan bersedia. Menunggu dan bersedia. Tapi selepas 2007 sampailah ke setakat ini, jawapan yang ikhlas kepada seluruh rakyat Malaysia. Kalau yang ada 27, 28 juta, kecewa atau tidak dalam tempoh menunggu ini, Major? Dalam tempoh menunggu ni adalah rasa sedikit macam bila kita nak tahu program ni diteruskan atau tidak ya. Dengan 6 tahun yang telah saya tunggu dan bersedia untuk sahutan negara, juga saya faham bahawa banyak faktor-faktor lah yang mengelilingi program tersebut. Okey. Walau bagaimanapun, saya sentiasa bersedia. Ya. 2017 itu risik-risik angin bayu dan juga meteor yang jatuh dekat depan rumah saya, katanya program angkasawan ni akan menghantar Major 2017. Kalau 2017 usia pun dah meningkat, memang akan pergi juga atau memberikan peluang tu kepada orang yang bersebelah saya ni? Sebab cita-cita beliau nak menjadi angkasawan kedua negara juga. Sebenarnya kalau kita tengokkan umur bagi angkasawan ni, dia 60 pun ada yang pergi ke angkasa lepas. Okey, jadi peluang timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi masih ada. Peluang masih ada, tetapi saya akan juga memberi yang terbaik. Baik, saya akan kembali bersama Major, dan terima kasih Datuk kerana bersama kami pastinya yang berhormat Datuk Dr. Abu Bakar Muhammadiyah, Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi. Katanya bisik awal tadi, umur 54 tahun sekarang, ya, bercita-cita masih lagi untuk menjadi angkasawan negara yang kedua. Datuk. Tadi apabila Major Faiz cakap dia kecewa atau tidak, dia kata sikit kan. Ya. Tapi walaupun dia menunggu tu, kita bayar dia gaji agak lumayan. Oh, gaji agak lumayan. Yang tu kita kena clear. Soal gaji sebelum ni pun dan juga allowance kepada Dr. Syekh Muzaffar Shukor dulu pun dah jadikan isu. Yes, ya. Jadi kita jaga kebajikan dia. Okay. Kita sangat menjaga kebajikan dia. Ini yang jelas. Jadi berbalik kepada bersedia atau tidak itu terpulanglah kepada jawatankuasa yang memimpin ini. Ini adalah satu program besar negara yang akan diteliti. Ya. Proses untuk memilih angkasawan ini adalah satu proses yang sangat teliti. Ya. Saya rasa ramai orang yang bercita-cita dan saya juga bercita-cita. Tetapi
ada kriteria-kriteria yang ditetap oleh kementerian dan kriteria yang dikendaki oleh pihak yang akan menghantarnya besok adalah kriteria yang kita perlu penuhi. Jadi ini adalah satu program besar yang kita perlu diteliti dengan baik sama ada kita membagi manfaat kepada negara atau tidak. Ya? Saya dengar banyak orang berkata itu dan ini. Saya tahu banyak mengukakan soalan. Dan ada yang mengatakan, oh kenapa lambat apa semua kan. Kita perlukan penelitian. Ini bukan perbelanjaan yang kecil. Ya. Jadi itu tidak boleh hari ini hantar, besok hantar, lusa hantar, tulang hantar. Tidak begitu. Ya. Jadi saya nak motong di sini, Dato'. Ya. Adakah kelewatan untuk menghantar angkasawan kedua negara ini disebabkan kegagalan dalam program angkasawan yang pertama? Oh, tidak ada. Saya tak setuju pendapat kata gagal. Program angkasawan yang pertama sangat berjaya. Sebab bukan saya yang nyatakan. Di Parlimen baru-baru ini, Datuk sendiri yang menjawab soalan daripada pihak pemangkat mengatakan angkasawan pertama gagal. Saya tak 100 juta bilion habis duit. Itu disilap. Itu yang 100 juta itu, yang sebenarnya dikata itu bukan program angkasawan. Itu kena jelas. Saya tahu masa saya mempertahankan bajet itu, 100 juta itu adalah untuk program Razak Sat 2. Untuk program angkasawan, kita tidak lagi memohon peruntukan kepada kerajaan. Ini kena jelas. Itu soalan itu silap. Itu saya dah betulkan jawapannya. Untuk program yang pertama, kita tidak berbelanja wang sebanyak itu. Kita hanya berbelanja sebanyak 16 juta ringgit. Ini kena jelas ya. 16 juta ringgit tapi disebabkan pembelian timbal balik jet. Jadi timbal balik jet itu yang kita beli pada bulan Ogos 2003. Sukhoi selama 18 biji, 8 Sukhoi 30 dan akhirnya kita itu perjanjian kita ya. Tapi sebenarnya program angkasawan pertama sangat berjaya. Hasilnya sangat baik dan saya telah nyatakan dengan begitu detail dalam jawapan saya di Parlimen. Ya. Apa produk yang telah dipatenkan, beberapa publication dan yang paling penting bermulanya sejarah negara dalam bidang angkasa pada bulan Oktober 2007 telah membuka satu lembaran baru kepada negara kerana kita telah melibatkan diri dalam program angkasawan, meneroka angkasa. Jadi saya risau hari ini kalau saya datang untuk program ini, orang bertanya kepada saya, oh kenapa kita tidak pergi ke angkasa? Orang dah sampai ke bulan, dah sampai ke langit, dah sampai ke itu, tapi kita tidak bermula. Tapi saya bangga mengatakan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi telah memulakan langkah pertama. Ya, semua perkara yang kita boleh buat mesti bermula dengan langkah pertama. Dan langkah pertama kita dalam bidang angkasawan ini, program angkasawan sangat berjaya. Oleh sebab program yang sangat berjaya itulah maka kita sedang menyusul, merancang untuk program angkasawan yang kedua. Ini kena jelas ya. Kita tidak boleh memohon wang rakyat yang begitu banyak just nak mereka buat itu dan ini, tidak boleh begitu. Sekarang ini MOSTI sedang merangka, sedang mendapat pendapat saintis, pendapat orang ramai, ahli politik, ahli perniagaan, mengumpul apa mission kita untuk program yang kedua. Yang pentingnya mission itu ya. Masa mission yang pertama, saya tahu ada orang kata mission yang pertama kononnya macam kita nak minum teh tarik dan buat roti canai. Roti canai. Ya, bukan begitu. Saya dah terangkan dan jelas mengapa kejayaan program angkasawan pertama sehingga membolehkan sekarang ini banyak produk yang ada produk yang telah dikomersialkan, banyak orang yang berminat, tapi yang paling penting sekarang ini budaya menguasai angkasa ini telah dimulakan di Malaysia. Itu tidak ternilai harganya. Ya, tidak ternilai harganya. Jadi kalau kita tengok orang anak-anak dah mula bercakap tentang angkasa dulu. Masa saya ingat masa itu saya mengajar dekat universiti, orang cakap open sky policy. Ya, langit terbuka. Langit terbuka, dunia tanpa sempadan. Orang bercakap itu. Kita kata apa dunia tanpa sempadan ni? Langit terbuka. Jadi sebenarnya masa itu langit terbuka bercerita pasal IT, cerita pasal multimedia. Dulu orang marah. Kenapa kita kena buat open sky policy? Kenapa kita benarkan internet, benda-benda yang tidak baik itu masuk ke dalam bilik? Tetapi kalau kita tidak picit benda yang tidak baik itu, dia juga tidak keluar di komputer kita di dalam bilik. Maknanya ini adalah benda penting, pengawalan diri kepada diri kita. Jadi oleh sebab itu, program angkasawan ini adalah telah menjadikan banyak penyelidikan, mula publication dan banyak universiti telah memulakan program angkasawan ini kerana
Syekh Muzaffar, program angkasawan pertama adalah langkah pertama kementerian untuk mula menerokai bidang angkasa. Okey. Dan banyak negeri lain dalam dunia yang tidak berkemampuan begitu. Ya. Ya, tidak berkemampuan. Ada juga berkemampuan tapi tidak mempunyai mission, tidak tahu apa matlamatnya. Ada satu saya baca dalam satu buku, dia kata adalah sangat merugikan sesuatu negara itu kalau tidak meneroka angkasa lepas. Okey. Sangat rugi kalau tak buat satu kerugian, dan kalau kita tidak meneroka angkasa lepas, kita ada kerugian. Itu pasalnya di Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, dia ada satu section kita panggil C to Space. Okey, C to Space. C to Space, ya. C to Space ni adalah satu bahagian yang kita peruntukkan kerana kita dalam dunia ini ada 3 komponen. Pertama, lautan. Ya. Kita kena belajar apa benda lautan, itu ini, ikan lah, ombak lah, ramalan itu, ramalan ini. Bila timbul tsunami, kita kena buat itu baru orang tahu. Rupanya pendidikan dalam bidang laut ini perlu diutamakan. Jangan nanti dah tsunami baru kita nak buat. Okey, satu daratan. Of course lah daratan sekarang. Dan kita tengok sekarang ini. Saya baru-baru ini pergi melawat di Paris, di tempat di mana beberapa satelit dia buat. Saya tengok, rupanya dekat atas tu sibuk rupanya. Dekat atas sampai ada satu tempat tu dipanggil Satellite Graveyard. Okey. Rupanya ada perkumpulan satelit dekat atas. Lepas tak pakai, kita kena picit satu switch kat bumi, dia akan pergi ke satu tempat lain. Supaya dia akan decay selama-lamanya sikit. Jadi sebenarnya di langit itu sibuk. Jadi banyak manfaat. Kalau kita tengok, kalau dulu tak ada penguasaan angkasa lepas, kita pun tak dapat Astro. Kita tak dapat dunia tanpa sempadan. Kita tak dapat lagi sekarang ni telefon, semua maklumat di hujung jari. Hari ini berlaku dekat England, kita tahu apa berlaku. Ini semua adalah penggunaan angkasa lepas yang perlu kita pelajari, dan kalau kita tidak memulakan dengan program angkasa yang pertama, kita akan ketinggalan dan kita akan dikatakan negara-negara yang alfa dan tidak menjadikan ini adalah satu bidang keutamaan negara. Okey, tahun 2007 ya, program angkasawan. Datuk belum ada dalam MOSTI lagi. Ketika itu Datuk sebagai timbalan naib Chancellor di UTM selaku di bahagian pendidikan dan juga pembangunan. Tapi Datuk memang mengikuti program angkasawan. Jadi ada kaitannya juga ya, bahagian pendidikan dan pembangunan Universiti Teknikal UTM. Jadi bagaimana Datuk melihat dimanfaatkan ya? Datuk dulu di bahagian pendidikan dan kini sebagai timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi. Bagaimana Datuk boleh memanfaatkan kedudukan Datuk, pengalaman Datuk untuk generasi masa depan anak-anak muda kita? Sebenarnya kita kena bermula sejarah itu lebih awal. Ya, sepatutnya. Sepatutnya jangan tanya saya pada tahun 2007 ya. Okey. Ini bermula daripada tahun 2003 lagi. Masa itu saya jadi pensyarah di Universiti Sains Malaysia. Saya jadi pensyarah Universiti Sains Malaysia. Saya mengajar di Fakulti Kejuruteraan Awam. Okey. Di sebelah fakulti saya itu, Fakulti Kejuruteraan Aero Angkasa. Sebelah saya. Dan masa itu ada jet F5E, dia taruh dekat situ. Dan pada masa tahun 2003 tu, masa ura-ura kita nak beli Sukhoi itu, kita telah mengantar beberapa orang pensyarah Universiti Sains Malaysia juga dihantar di situ. Dan kita, masa itu kita ada session brainstorming. I'm one of the head of department, ketua jabatan ketika itu. Kita kata, kita kena committed dengan program ini. Jadi saya telah tengok perkembangan ini sudah mula. Adanya Fakulti Kejuruteraan Aero Angkasa, anak-anak saya pun mula tengok dan mula minat dengan perkara-perkara ini. Dan ini sebenarnya adalah satu permulaan yang baik kepada negara. Ya. Jadi bila saya memegang, kebetulan saya memegang jawatan di Universiti Teknikal Malaysia Melaka itu, tidak ada pengkhususan dalam bidang kejuruteraan aero angkasa kerana masa itu universiti itu masih baru buka. Tetapi sebenarnya bidang kejuruteraan aero angkasa ini bukan hanya ingat jet saja ke? Kan? Kita juga kena tengok dia punya barang nak buat jet itu. Kita kena belajar macam mana satu hari mungkin kita nak buat jet kita sendiri. Pagi tadi saya resmikan satu dia panggil pameran buku antarabangsa di MITC, di PWTC. Saya confuse kerana Melaka dia panggil Melaka Trade Center. MITC. Trade Center. Saya selalu confuse kerana saya orang Melaka. Orang Tangga Batu. Orang Tangga Batu. Parlimen Tangga Batu. Saya wakil rakyat Tangga Batu. Tadi dia cerita pasal kita kena memetabatkan bahasa Malaysia, kena buat itu. Saya kata dengan audien tadi, saya kata
saya punya cita-cita sebagai Timbalan Menteri Sains dan Inovasi. Tadi masa kita tengok siaran tadi ada kira 10, 9, Countdown dia. countdown. Detik kira. Saya kata cita-cita saya nak baca besok masa kalau Meja Faiz pergi kan. Macam Kalau tu Meja Faiz Datuk kena pergi, berebut dengan saya. kan? Jadi kalau Meja Faiz pergi besok, InsyaAllah kalau dia pergi, kalau saya tak dapat pergi, dia pergilah kan. Saya harap saya akan pergi. Tiba-tiba saya yang pergi, Datuk. Tak apa. Tak apa, Dia kadang-kadang orang memang macam tu. Dia gebut-gebut orang lain yang dapat kan. Jadi pattern daripada sekarang kena bagi pada saya. Tadi saya kata dengan audien tadi, saya bercita-cita untuk memertabatkan bahasa ini, dalam bidang sains. Saya nak baca besok kalau Malaysia hantar kita punya angkasan, yang baca 10 tu saya nak baca dalam bahasa Malaysia. 10, 9, 8, takut salah kena betulkan balik dah. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lepas. Agak je lah. Jadi kalau saya buat masa tu pula, Datuk, saya akan baca CG, loro, telu, papat, seojo. Okey, apa pun Datuk, kita berehat sekejap. Kita akan terus melopori, kita akan menerobos ruang angkasa lepas ini dan mungkin juga kita akan kutip kembali kenangan ataupun pengalaman Meja ketika mengikuti training ataupun sesi latihan dan mungkinkah agaknya sememangnya